Okay, dah start. Alright, so ni kita akan mulakan drawing. Okay, mulakan drawing dari sinilah, point ni, arc 10 ni kan. Dia tulis 2 arc 10. Kenapa 2 arc 10? Sebab ada 2 biji sebenarnya. Sini 1, sini 2. Maksudnya benda yang sama. Lepas tu yang luar ni pun nama dia arc 20. So ni ada 2 juga. Sebabnya samalah, yang ni 1, yang ni 2. Okay. So kedudukan dia macam ni, dia straight je. So awak buatlah dekat sini, katalah kita nak mulakan dekat sini. So titik apa center yang sama, buat bulatan yang ni 1, buat bulatan yang ni 1. Lepas tu ukur je pakai pembaris dengan jarak 60 kat sini. So tanda kan. Ataupun awak buat, sebenarnya cara dia adalah buat satu garisan lurus straight. Buat satu garisan lurus straight ni, buat garisan lurus, awak garis dia panjang-panjang. Okey. Lepas tu buka kompas awak, ni kompas ni dengan jarak 60 mm. Okey, buka kompas kat sini, lepas awak tanda scratch tanda tu. Okey, so tempat crossing ni adalah pusat untuk kat sini, bulatan yang kedua ni. Faham? Boleh bayang ke tak? Cik. Boleh. Okey, so buat garisan lurus, lepas tu tanda 60. So dekat dia punya persilangan ni adalah center untuk yang kedua ni pula. Lepas tu kita buat pula yang ni. Buatlah pula yang bulatan yang ni. Lepas tu bulatan yang ni. Okey, so dah ada dua pasang bulatan ni. Okey. So kita dah tanda kat sini tadi. So center bulatan ni kita dah tahu dah dia duduk kat mana apa semua. Lepas tu sekali lagi buat garisan panjang. Buat garisan panjang ke sini pula. Tarik je panjang-panjang. Tarik je straight macam tu. Okey. Lepas tu buat benda yang sama. Kalau tadi 60, sekarang ni kita nak jarak dia 80 pula. So sekarang ni tak nak dah 60, buka awak punya kompas tu sebanyak 80 pula. Buka 80. Letak kat sini, cucuk dekat center yang sama ni. Lepas tu awak shred kan tanda. Bagi dia cross. So dapatlah pula titik dekat sini. Faham? Ulang benda yang sama. 80 pula. Tadi 60, ni 80. Lepas tu buat kat sini pula bulatan ni. Yang ni dia bagi diameter. Yang ni pun dia bagi diameter. So kalau diameter kita kena bahagi 2. Bahagi 2 maknanya kita akan buka untuk bulatan yang kecil kat dalam ni, kita akan buka sebanyak 12. So, buat bulatan ni 12. Lepas tu untuk bulatan luar ni 36, kita bahagi 2 juga, kita akan dapat 18. So buat bulatan ni 18. Okey. Boleh? Setakat ni boleh? Boleh faham? Boleh. So dalam drawing awak sekarang ni dah ada 3 bulatan. Okay, 3 bulatan. Yang kita tanda-tanda semua, yang kita cross apa semua ni, yang tu tak payah padam. Cuma jangan tanda, jangan terang sangat lah. Yang bulatan yang warna biru semua ni, yang ni terang tak apa. Tapi yang cross-cross ni biarkan dia pudar macam tu lah. Okay. So next, kita ada 1, 2, 3, 4 lekuk ni. Lekuk ni lah yang saya kena ajar secara secara macam cepat lah. Crash lah juga, crash course. Okay, kita ada art 36. Yang ni pun kita ada art 36. Okay, lepas tu yang ni kita ada art 122 dan art 57. Kalau yang ni semua ni kalau perasan dia lekuk dia ke dalam, betul tak? Maknanya dia touch, dia macam ni sebenarnya. Bulatan yang curve yang terhasil ni sebenarnya dia ada bulatan besar kat sini. Ni bulatan asal dia. Okay. Yang ni pun sama, ni bulatan asal dia. Bulatan besar, yang ni pun sama, bulatan ni dari besar.
dari luar. Bulatan ni duduk luar daripada benda-benda ni. Faham tak? Dia duduk kat luar. Faham je. Boleh imagine. Okay. Dia duduk kat luar. So, sebenarnya nak buat bulatan yang duduk kat luar ni senang je. Tiga-tiga bulatan ni, 1, 2, 3 ni, 3, 6 dengan 5, 7 ni, kita akan gunakan metod yang sama. Okay, metod dia tu, cara nak lukis dia, cara lukis yang sama. Tapi, dia ada kaitan dengan dua bulatan yang dia nak sentuh ni. Okay, bulatan mana yang dia nak sentuh, nanti saya padam balik. Ni semua ni. Okay. Saya guna warna oranye, warna apa pula nak pakai ni? Hijau lah, hijau. Okay. Dia bulatan art 36 ni, art 36 dia akan sentuh bulatan yang ni, 1. Okay. Lepas tu dia akan sentuh bulatan ni, 1. Yang ni pun sama. Yang ni pun sama. Nah, yang ni siap sentuh, dia sentuh 2 lagi. Yang ni 1, dia sentuh 36 dengan dia sentuh dengan 57. Yang ni pula dia akan sentuh yang ni. Okay. So kita buat yang senang dulu. Kita buat yang luar ni dulu. Yang art 36 yang ni. Nak buat art 36 yang ni sebenarnya kita akan gunakan metod yang dalam nota kita. Kita kena tengok yang ni. Nombor 2. Nampak tak ni? Nota. Nampak cik. Nampak? Okey. Nota ni, dekat dalam nota dia duduk dekat nombor 28. Kenapa? Dekat nombor ni, tangent point between a circle and 2 other circle. Kita nak lukis bulatan dekat luar ni. Bulatan ni pula dia sentuh 2 ni. 2 bulatan. Jadi tak kisahlah dia duduk kat mana, jarak dia tu sama ada dia duduk dekat-dekat macam ni ataupun dia duduk jauh. Metod dia sama. So, metod dia adalah kita ada bulatan yang pertama, kita ada nilai art. Art ni ada 1 nombor lah. So, bulatan yang kedua pun ada nilai art. Okay, faham tak? Ada 2 nilai yang berbeza. Lepas tu, kita ada satu nilai lain X. So, untuk kita cari masalah utama yang ni. Sekejap. Mana ni? Okay, masalah utama kita adalah kita nak cari tempat ni. Tempat persilangan dia ni. Kita tak tahu dia ni titik bulatan dia ni kat mana. Ini sebenarnya masalah kita. So, kita nak kena buat macam mana? Ni dia dah bagi nilai dia 36. Okay, dia bagi nilai 36. Lepas tu kat sini ada nilai 20. Kat luar ni 20. So, step pertama dia, yang bawah ni pun sama, 20. Sekejap, siapa yang message ni? Okay, tak penting. Okay. So, untuk dapatkan garisan yang pertama, awak kena buat 36 tambah 20. Okay, 36 tambah 20, so dia jadi berapa? 56. Faham tak ni? 36 tambah 20, dia jadi 56. So kita tanda, buka jangka lukis sebanyak 56. So letak kat sini
Yang tajam letak kat sini, lepas awak tanda 56. 1. Okey. 56. Lepas tu, yang kedua, nombor yang sama, 36 tambah 20 juga. Okey, 36 tambah 20 jadi 56 juga. So, yang tajam letak kat sini. Lepas tu kita tanda. Macam tu. So, kita akan dapat dua garisan bersilang ni. 1, 2. Bila kita dapat dua garisan bersilang ni, tempat persilangan dia dekat sini ni, ni adalah dia punya center. So, once dah ada center bulatan tu, awak letak yang tajam dekat sini, buka sebanyak, bukan buka 56, awak buka sebanyak 36. Kita akan buka sebanyak 36. Lepas tu kita buat garisan lengkung ni. Okay, kalau buat cara macam ni, tambah ni, garisan ni akan betul-betul kena dekat sini. Dia akan fit ngam-ngam dengan garisan yang kita tu. Garisan yang curve yang kita nak tu. Sebab drawing ni dah buat pakai apa nama ni, AutoCAD. So dia memang kena lah. Okey, boleh. Yang pentingnya adalah ni, dua nombor ni kena tambah. 36 dengan 20. Nota dia ada kat sini. Inilah, kita letak dekat center 1. Ni arc besar tambah nilai X tu. Okay, X ni sebab radius lah sebenarnya, radius X ni. Lepas tu yang kat sini nilai R yang kecil ni tambah dengan nilai X tu, tanda tempat kedua. So tempat persilangan ni lah kita lukis dia punya lengkung. Okay, agak-agak boleh ke tak? Kalau tak boleh, kalau confuse, nanti tanya dua orang member awak tu. R10 dengan R20 tu. Ya. Kenapa? Sama lah. Dia yang dalam ni 10, yang luar 20. Yang ni pun sama. Yang dalam ni 10, yang luar ni 20. Yang ni je yang lain, 18 dengan 24 diameter. Okay. Next, untuk buat yang sebelah sini pula, kita ulang step yang sama lah. Sebab benda yang sama je sebenarnya ni. So, kita akan buat 36 tambah 20. Kenapa tambah yang 20? Sebab dia sentuh dekat 20. Dia bersentuhan dengan arc yang 20, bukan arc 10. Arc 10 ni kat dalam. So kat sini pun 36 tambah 20. Yang dekat sini pun sama juga, 36 tambah 20. So kita scratch satu. Okey, ni salah. Tanda sini satu. So yang belah sini tanda sini satu. So sama macam tadi. Buka yang terlukis sebanyak 36. Lepas tu tanda ni kat sini. Dapat yang ni. Dapat yang kedua dah. Lepas tu alang-alang tengah method, kita tengah buat method yang ni, buat terus yang 57 ni pula. Okey, cuma yang ni untuk buat 57, lengkung 57 ni, mula-mula dekat titik ni, untuk jangka lukis yang ni, awak kena buat 57 tambah bulatan luar. Bulatan luar tau. So, ni silap kan. Sebab ni yang kat dalam. So, yang ni 57 tambah 18.
Okey, 57 tambah 18 jadi berapa? 5675. So dekat sini buka sebanyak 75. Tanda yang ni. Okey, ni 75. Okey, untuk yang kedua 57 tambah 20 ni pula. So kat sini 57 tambah 20. So dapat 77. So yang ni dari center ni pula buka sebanyak 77. So tanda pula 77. Okey, so dia dah bersilang. Buatlah yang ni pula. Dari sini cucuk dekat bersilang ni, lepas tu lukislah sebanyak 57. Yang ni. Okey. So 3 lekuk kita dah selesai. Okey. Faham ke tak? Yang ni 75 sebabnya 57 tambah 18. Lepas tu yang ni 77 sebabnya 57 tambah dengan 20. Cik. Okey. Alright. Lepas tu yang ni pula. Kalau macam 3 lekuk yang kita buat ni, dia punya center semua duduk dekat luar. Faham? Center dia semua duduk kat luar macam ni. Sebab bulatan dia semua duduk belah luar. Semua duduk belah luar. Luar lah sebabnya dia duduk ialah luar dari bulatan tu lah. Tapi yang untuk yang ni pula, bulatan dia ni duduk dekat dalam. Center dia ni. Okay. So ni semua dah settle. Saya padam tu. Tapi awak punya tak payah padam lah. Yang ni sebab saya nak explain. Takut nanti bercelaru. Walaupun pakai colour yang lain-lain. Saya padam dulu. Alamak, bersin. Sorry. Okay. So, untuk yang ni pula, dia duduk belah dalam ni. So yang ni kena guna method yang ni pula. Yang ni, yang tadi kita buat nombor 28. Kita gunakan method yang nombor 28. 29 ni untuk cari garisan tangent. 30 ni pun nak silangkan garisan ni, bukan sambung straight. Kalau yang ni dia, ni saya go through sikit nota ni. Yang ni sambung straight macam ni. Yang ni kita nak silang ke bawah. So ni lah yang 30 ni. 31 nak cari tangent pada titik. So dia akan sambung pada titik kat sini. Straight macam tu. Dia sentuh pada satu titik je. Okey. Yang ni pula nak buat garisan kat luar. Tangent point ni, point untuk tangent duduk kat luar kat sini. Tapi kita kena buat satu garisan, sentuh dua garisan. So ni step dia. Yang ni buat tangent kepada line. So buat bulatan biar sentuh pada line kat bawah ni dengan jarak arc. So inilah dia. Cari titik tengah dulu. Lepas tu tandakan arc tu berapa. Lepas tu daripada arc ni terus buat bulatan je. Senang je. Yang ni pula buat bulatan dalam ni. So kita nak bulatan ni sentuh pada dua tangent. So kena bahagi dua dulu. Lepas tu cari nilai arc ni berapa, tanda. Bila dah dapat, ni adalah titik bulatan. Center bulatan tu, lepas tu dari center lukislah bulatan. Jadilah macam ni. 35. Kita nak sentuh bulatan pada titik P, tapi bulatan ni duduk kat luar. So inilah dia, arc tambah arc sama macam tadi. Kita buat arc tambah arc. Arc yang ni lah, arc bulatan yang kecil ni.
That's why dia arc tambah arc. So kita akan dapat titik bulatan dia. Yang penting sebenarnya untuk buat tangent ni yang kita nak adalah dia punya center. Kita nak tahu center dia kat mana. Sebab nilai arc ni dia bagi. Nilai berapa nak lukis tu dia dah bagi dah. Cuma bulatan dia tu, dia punya center duduk kat mana. Yang tu yang penting. That's why semua yang kita buat ni adalah untuk cari titik bulatan. Lepas tu yang ni sama. Tapi kita nak lukis dia dekat dalam. Ni dekat dalam kita kena tolak arc. Okay. Yang kita nak buat, yang kita nak gunakan sekarang ni adalah step yang ni, nombor 37. Yang 37 ni sama kes macam kita. Bulatan ni center dia duduk kat dalam ni. Duduk somewhere kat dalam ni. Kita tak tahu kat mana. Tak boleh nak agak. Tapi kita tahu yang dia punya radius ni adalah 122. Radius dia 122 dan dia sentuh dua titik. Satu titik yang arc 20 yang tadi ni, arc 20, dan satu lagi yang arc 18 ni. Okey. Yang ni arc 18. Kalau tadi nilai arc besar dengan arc kecil, arc besar arc kecil dengan X ni kita tambah, tapi sekarang ni kita kena tolak. Okey, inilah lebih kurang lah ni. Dia dah bagi nilai arc tu berapa, tapi dekat sini dia bagi J. Lepas tu ada arc besar dengan arc kecil. So apa yang kita buat adalah J tolak arc. Nilai yang dia nak ni macam dalam kes kita ni 122 tu lah. Nilai 122 kita tolak dengan bulatan yang pertama. Lepas tu 122 ni juga kita tolak dengan bulatan yang kedua. So bila kita tandakan macam ni, dan satu J tolak arc ni, lepas tu yang kedua pula dia akan ada persilangan. Persilangan ni lah yang kita nak. Lepas tu kita dekat titik persilangan ni center bulatan. So kita akan lukislah kita punya 122 tu. Sini. So dia akan bersentuh lah pada dua titik tu. Kalau kat sini samalah ni 122 tolak 20. So 102. Okay, saya guna warna hijau pula. Okay, cucuk dekat sini. Lepas tu tanda 102. Okay, yang ni 102. Lepas tu yang ni pula 122. 122 tolak dengan 18. So kita akan dapat 104. Okey. Untuk 104 pula cucuk dekat sini, dekat center sini, tandakan 104. Patutnya dia macam silang lebih sikit lah sini. Okey. So yang ni 102, yang ni 104. So dekat sini persilangan ni kita lukislah cucuk dekat sini, lepas tu lukislah arc 122 bagi dia cross 2 ni. Lukis 122 kat sini. Jadilah benda ni. Okey. Ini tolak, ini tolak. Okey, betul. Boleh? Boleh, Cik. Boleh. Cuba. Ni kalau tak boleh juga saya terpaksa rekod video pula ni. Tapi cuba dulu sebab ni rasa macam dah detail lah ni. Okey. Next adalah yang ni pula. Okey, yang ni. Yang ni sebenarnya method yang sama. Tapi satu ni, kalau yang belah atas ni okey, macam ni. Kita mulakan macam mana ni? Dari sini kita buat dulu
step pertama adalah kita buat dulu art 25. Sekejap saya padam. Pening nanti. Satu lagi, kalau awak ada method lain yang lagi cepat, boleh je guna. Yang ni kira common method orang kebanyakan lah. Kalau yang dah advance tu dia lagi laju buat benda ni. Ada shortcut sana, shortcut sini. Yang tu tak kisah. Dia method tu adalah method lah, tapi objek tu kena jadi tu je. Okay. So kalau kat sini art 25. So kita mulakan daripada sinilah art 25. Okay. Buat art 25 dulu. Buat je art 25. Okay. Buat je lah kat mana-mana, tak apa. Yang ni center kita yang tentukan. So lepas buat art 25, kena buat dalam ni center yang sama. Buat ni pula polygon ni. Polygon ni dia duduk dalam bulatan. Okay, dia duduk dalam bulatan tau. Ni bulatan tu, diameter bulatan tu adalah 24. So kalau dekat nota, yang mana kita nak gunakan untuk buat polygon 24 ni, kita cari dalam nota kita ni. Tak ingat ke kan? So polygon ya. Polygon kat bawah. Ellipse, parabola. Tu ellipse dengan parabola. Polygon awak dah buat kan sebelum ni kan? Dah, polygon dah buat dekat atas. Ni oktagon. Inilah dia. Kan? Betul. So ni gunakan method nombor 14 untuk buat, bukan polygon, oktagon. Salah nama. So method dia macam ni lah. Kita pangkah dulu. Okay, lepas kita pangkah, kita buat macam semalam. Kan latihan yang saya bagi semalam kan, kita kena buat bunga-bunga ni kan. So dekat sini buatlah bunga ni. Buat ni, yang ni semua ni. Sekejap, dia ada 1, 2, 3, 4. 4 je. Intersect dekat M. Dia akan bersilang dekat M ni. Okay. So bila dah jadi macam ni, centered at A, B, C, D to M, setting at P, Q, semua ni. So di setiap persilangan ni lah kena buat ke garisan PS ni, tak payah rasanya. P dengan S tak berkait sebenarnya. So setiap bucu ni, bila kita dah buat 4 cross tu, sambung je lah bucu ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah dia. Jadilah dia. Macam tu je. Yang penting adalah buat ni. Daripada setiap bucu ni, buat bulatan dia ni. Cuma sebab kita punya tu saiz dia 24 kan. 24. So bucu ni 24 lah setiap satu. 24. Awak nak buka jangka lukis tu je yang jadi confuse sikit. Jangka lukis awak kena buka saiz dia lah ni, saiz ni. Daripada C ke M. Okey, jangka lukis awak buka besar ni. So buka besar ni, buatlah cross ni. Faham? Boleh? Jangka lukis tu kekalkan. Itu. Hello? Okey tak ni? Okey, Cik. Okey. Okey, Cik.
Okay, Okay cik, okay. Ni yang paling nak buat oktagon ni, benda ni lah yang paling penting. Yang kelukis kena buka keluasan dia adalah M. Lepas tu crosskan je. Tu sambungkan benda ni. Okay, so settle untuk oktagon ni. Ya Allah, jap. Jap. Salah ni. Saya salah bucu lah rupanya. Salah explain. 6 lah. Ya Allah. Ni bukan yang tadi lah. Ni buat yang ni. Ya Allah, sorry. Salah kira bucu. Tu pelik. Hexagon. Ni. Awak kena guna metod nombor 10 lah. Bukan nombor berapa belas tadi tu. Bukan 14 ni bukan. Salah. Kita gunakan metod nombor 10 ni. Tu rasa macam pelik je tadi. Ni. Ni dia. Metod nombor 10. So, distance across flats dia A. So, distance dia adalah A24. 1, 2. So buatlah 24 distance across dia ni. 24 lah kat sini. 24 ni, lepas tu kita step nombor kita bahagi 2. Bahagi 2 garisan. Lepas bahagi 2 garisan kena buat 30 darjah. Okay, construct 30 darjah. 30 darjah ni boleh buat pakai apa tu? Jangka lukis pun tak apa. Pakai jangka lukis pula dah. Pakai square set pun tak apa. Yang ni tak apa sebab nak buat macam ni je. So boleh buat guna square set dan T square tu. Letak T kat bawah ni. Lepas tu letak awak punya square kat sini 30 darjah. 30 darjah. Yang penting adalah garisan T square awak ni kena cross dengan dekat sini. Center ni. Ni paling penting. Dia tak boleh sengit. T square set awak ni kena duduk dekat center ni. Garisannya ni. Lepas tu awak garis je. Yang ni pun garis. Garis dengan jarak dia ni lah. Okay. Garis panjang-panjang pun tak apa. Lepas tu kita tahu garisan ini 24. Betul tak? Dia dah bagi 24. So dekat crossing ni, awak tarik je garisan ni. Dekat hujung garisan awak tu. Kita nak 24 tadi kan. So 24 ni, garis jarak antara sini ke sini 24. So tarik je 2 ni. Okay. Lepas tu, nak buat garisan selari. Yang ni dengan ni. Garisan selari sebenarnya kita boleh pindah. Bukan boleh pindah lah daripada garisan ni. Daripada garisan ni awak transfer naik ke atas. 1. Lepas tu transfer ke bawah. 1. Macam mana nak buat pergerakan dia ni? Awak kena gunakan 2 pembaris. Faham ke tak ni? Tak faham? Tak nampak kan? Hello? Ya cik. Boleh tak nak transfer garisan ni? Dia kena guna 2 pembaris. 1 garisan ni. Pembaris mana tu cik? Okay, dia macam ni. Cara senang dia adalah Jap.
Macam mana ni? Kalau Awak letak ambil ukuran panjang je cik. ukuran panjang. Ukuran panjang tak boleh. Nanti saya bagi video yang saya transfer garisan. Bukan transfer kita panggil, kita macam pindah boleh ke? Kita unjur lah sebenarnya, unjur. Dia square awak tu. Okay, ni square 30 darjah awak ni. Okay, ni square 30 darjah tau. Okay, ni square dia. Bila awak nak gerakkan garisan ni ke atas atau ke bawah, kita akan gunakan satu lagi pembaris. Katalah boleh ke tak kalau letak kat sini? Boleh kot. Awak letak satu pembaris tegak kat sini. Awak gerakkan je dia ke atas. Awak gerak yang ni matikan, maksudnya biar dia duduk diam kat sini. Lepas tu pembaris yang ni awak gerakkan naik ke atas. Yang ni gerak naik ke atas sampailah dia cross kat sini. Dekat garisan yang kita dah lukis ni. Bila dia cross, bila dia dah sampai sini, so garisan tu adalah sama dia punya kecondongan tu. Kita nak condong dia 30 darjah. Gerakkan ke atas atau ke bawah. Siapa yang tu? Yang sekolah teknik tu ada 2 orang tu. Lupa nama. Faris. Minta dia tunjuk macam mana yang nak transfer garisan ni. Boleh tak? Dia ada kat ni? Ada cik, ada. Faris dengan Aidil. Faris dengan Aidil. Minta dia tunjukkan macam mana nak transfer garisan ni. Kalau siapa yang datang lagi saya boleh tunjuk kat. Lepas tu di samping tu saya akan bagi video macam mana yang transfer ni. Ada dekat dalam video saya ada buat method ni. Okey, yang nak senangkan adalah benda ni lah. Sebabnya kita nak pindahkan, nak unjurkan garisan ni je. Garisan yang kita dah lukis ni. Ni. Condong ni 30 darjah ni. Kita nak unjur dia dari bawah ni nak naik ke atas. Sebab ni adalah garisan yang sama. Okey. So kita dah unjur garisan yang ni. Lepas tu kita terbalikkan pembaris kita. Kita unjur pula garisan yang ni. So dia akan cross. Bila dia dah cross, bila kita padamkan yang lebih-lebih tu, dia akan dapatlah macam ni. Settle. Tapi tak apa, sebab kalau apa-apa pun, kalau ada masalah dekat hexagon ni, dia takkan efek drawing awak secara keseluruhan. Dia akan yang ni je lah, yang problem sikit hexagon ni je lah, tapi objek ni jadi je. Okay, so lukis bulatan yang ni dan hexagon. So selesai hexagon ni. Lepas tu buat garisan 60 darjah. Okay, 60 darjah dari sini. Dia turun sebanyak berapa ni? R70. Kejap, saya nak fikir. Tambah 24 je cik. Tambah 70 tambah 25 je cik. 70 tambah 25 ke 12? 25. 25 Kan dia sentuh yang bulatan 25 je. Betul lah. Yang ni betul, 70 tambah 25 betul untuk cari yang dekat sini. Yang ni yang masalah sikit ni. Sebab kalau tak ada yang ni, kita tak boleh nak lukis kat ni. Betul tak? 16 cik. Takkan nak lukis. 16 cik. Dekat sini dia 70. Ni 70. Tambah dengan 16. Bukan 16. 12. Jari. 12 jari dia ni. 70 tambah 12. 82 kat sini. Kita kena lukis yang ni dulu. Kan? So
jarak dari sini ke sini adalah 70 tambah 12, 82. Tapi pada sudut 60 darjah. Buat 60 darjah, nanti buat garisan 60 darjah kat sini. Bagi panjang-panjang je. Daripada sini lah, daripada sini. Yang ni boleh buat pakai square je. Pakai square pun tak apa. 60 darjah ni pakai square. Square 60 darjah, buat panjang-panjang. Lepas tu, dia turun dari sini. Betul lah. Dia turun dari ke bawah ni, dia turun sebanyak 70 tambah 25. Betul lah awak cakap tadi 95. Turun sebanyak 95. Ni 95 kat sini. Sekejap. Blur ni. Saya start balik. Okay. Dari sini, dari titik ni, awak tarik garisan macam tadilah, tarik panjang-panjang ataupun ukur terus pun tak apalah. Ukur 95. Okay, ni 95. Awak dah tahu sini 95. Lepas tu buat 60 darjah. Buat dulu 60 darjah. Dari sini guna square dekat bucu ni 60 darjah dia tu, tarik pula garisan yang ni. Tarik panjang-panjang. Okey, panjangkan garisan ni. Lepas tu kita nak tahu bulatan ni pula. Bulatan ni dia adalah 70 tambah 12 pula. So, tandakan kat sini. Tandakan dekat sini. 70 tambah 12, 82. So, dapatlah bulatan yang kat sini berapa. So, lukislah yang ni. Bila dah dapat center bulatan ni, bolehlah lukis 2 biji yang ni. Lukis 2 biji ni. Lepas tu alang-alang benda ni dah cross. Awak dah tahu pun sebenarnya. Inilah 70 dia ni. So, buatlah lekuk yang ni. Sebab kita dah ada 2 bulatan ni. Sekarang ni kita dah ada 2 bulatan ni. Bulatan ni dah ada. Dan juga yang ni. Yang ni bulatan penuh lah. Sekarang ni dia adalah bulatan Allah. Bulatan penuh. Okay. So, crossing ni dah ada. 70 tambah 12 dengan 70 tambah 25 ni dah ada. So, kita lukislah yang ni. Curve ni. Alamak. Okay. Okay. Boleh? Hello? Boleh cik. Boleh. Okay, lepas tu tinggal. So, dah ada banyak dah ni. Satu ni je lah tinggalnya. So, yang ni macam tadi lah. Macam tadi maksudnya dekat bulatan belah sini dia adalah 112 tolak 25. So, kita akan dapat 86 kan? 86. 821 betul lah. 86. So, letak yang tajam dekat sini. Buka jangka lukis sebanyak 86. Tanda 1. 86. Lepas tu yang dekat sini pula 112 juga. Tolak dengan yang ni. Tolak dengan 12. So, kita dapat 100. So, cucuk dekat sini. Lepas tu tanda pula untuk 100. Yang ni 100. So, bila dah bersilang, so tak ada masalah dah lah. Bolehlah lukis yang last kali. Cucuk dekat sini. Lepas tu lukis yang ni. Okay. So, jadilah 112. So, siaplah objek ni. Yang penting kat sini lah. Nak cari dia punya dekat mana duduk ni. Dia sebab ada angle ni je. Lepas kita tak tahu kat sini. Yang ni 95.
55, 60. Baru boleh buat. Tapi kalau ada cara lain boleh je lah. Boleh je guna. Okay. So kalau boleh, dalam masa weekend ni ke, tolong siapkan dua ni. Dua objek ni dulu. Sebab lepas tu kita akan, yang ni saya akan buat video. Yang seterusnya ni saya akan buat video. Okay. Boleh? Boleh cik, boleh cik. Boleh cik, boleh. Boleh. Okay, cuba Kalau ada apa-apa, tanya dalam grup. Video ni pun saya akan bagi sekejap lagi link dia. 2.5 gitu, jangan lupa datang ambil kertas. Kita bagi kertas tebal sikit. Cik, saya Ya, nak tanya boleh? boleh. Nanti masa ambil kertas, saya hantar sekali yang kerja semalam boleh? Saya kumpulkan.